Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Hasri pada kali ini. Untuk tahun ni, Cikgu akan mengajar matematik tahun 5 untuk kelas 5 beta. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membaca sebarang nombor dalam perkataan. Seterusnya, menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, lihat nombor ini. Bolehkah anda sebut nombor ni? Cik sebut. Ya, betul. Nombornya adalah 25,148. Baiklah, seterusnya, bolehkah anda sebutkan perkataan ini? Ya, 25,148. Baiklah, pada kali ini kamu akan belajar nilai tempat sehingga 6 nilai tempat, iaitu bermula dengan sa daripada kanan sekali, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan juga ratus ribu. Sekarang cuba anda lihat, terdapat 6 angka ataupun 6 digit yang tertera. Bolehkah anda menyebutnya? Baiklah, cikgu akan bantu anda bagaimana untuk mengenal pasti nilai tempat bagi setiap angka tersebut. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi bagaimana cara untuk kita meletakkan angka-angka ini mengikut nilai tempat. Di sini cikgu akan tunjukkan kita bermula dengan angka yang di sebelah kanan sekali, iaitu nilai tempat yang paling kecil, iaitu nilai tempat sa. Kita lihat angka 7. Ya, angka yang sebelah kanan sekali, angka 7, kita letak di tempat sa. Seterusnya, angka yang kedua daripada sebelah kanan adalah angka 3. Kita letakkan di tempat 10. Ya. Dan seterusnya, angka 9 di tempat ratus. Ya. Seterusnya, angka 1 di tempat ribu, angka 5 di tempat 10,000 dan juga akhir sekali angka 2 di tempat ratus ribu. Jadi apabila anda membacanya, anda boleh sebut 251,937. Ya. Untuk nilai tempat ribu, kamu perhatikan ada ratus ribu, ada puluh ribu dan juga ribu. Apabila disebut, kita tidak perlu menyebut 200,000, 50,000, 1,000, 937. Ya, dalam kumpulan ribu kita hanya sebut sekali sahaja perkataan ribu. Ya, 251,937. Ya, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, di tempat ribu, di sini cikgu tunjukkan, cikgu buatkan satu garis putus-putus untuk memisahkan ya, kumpulan, di mana kumpulan di sebelah kiri angka 251 ini adalah dalam kumpulan ribu. Ya, dalam kumpulan ribu. Apabila dalam kumpulan ribu, kita hanya sebut perkataan ribu sekali sahaja. Ya, sebagai contoh, 251 iaitu 251,000. Ya. Baiklah, bagaimana cara untuk menyebutnya? Okay, pertama sekali kita lihat di tempat di sebelah kiri sekali, tempat nilai tempat yang paling besar, ratus ribu, iaitu angka 2, iaitu 200. Terusnya, angka 5, iaitu 50. Dan akhir sekali, 1,000. Ya. Jadi 251,000. Seterusnya, kumpulan yang kedua, 937. Ya, sa kita tidak perlu sebutlah perkataan sa tu. Ya. Jadi keseluruhannya adalah 251,937. Okey, jadi bagaimana kita nak menulis nombor ini? Okey, kita tulis seperti mana kita sebut, ya. Mana-mana kita sebut, kita tulis. Ya, pertama sekali iaitu 251,937.
Jadi ini adalah dalam bentuk perkataan, angka dan juga perkataan. Seperti mana yang kamu sebutkan nombor itu, begitu jugalah kamu tuliskan dalam bentuk perkataan. Boleh faham? Baiklah, contoh seterusnya, bagaimana kamu nak menulis nombor dalam angka apabila diberi dalam bentuk perkataan. Okay, sila baca dahulu perkataan tersebut. Ya, 563,248. Bagaimana kita nak tukarkan perkataan ke dalam bentuk angka? Baiklah, seterusnya bagaimana kita nak menulis nombor dalam angka, ya, apabila diberi dalam bentuk perkataan. Okey, murid-murid sila baca dahulu apakah perkataan yang tertera di skrin. Ya, 563,248. Baiklah, bagaimana kita nak tukarkan daripada perkataan ke dalam bentuk angka? Okey, bagi memudahkan kamu faham, di sini cikgu sediakan jadual nilai tempat, ya. Ada ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan juga sar. Baiklah, dia ada beberapa kaedah untuk kamu kenal pasti nombor mengikut nilai tempat. Okey, pertama sekali cikgu akan tunjuk, kita mula daripada kanan sekali, ya. Contoh yang nilai tempat sar yang kanan sekali iaitu 8, ya. 8 adalah nilai tempat sar sebab kita sebut akhir sekali dalam tempat sar. So kita tengok ada nombor 8, kita letakkan nombor 8. Kemudian di tempat 40, ya, 40 kita letakkan angka 4. Okey, di nilai tempat 10. Seterusnya 200 bermaksud di tempat ratus ada angka 2, kita tuliskan 2. Seterusnya 3000, ya, 3000 ditempatkan di tempat ribu angka 3. Seterusnya 60, mana di tempat puluh ribu kita letakkan angka 6. Dan akhir sekali 500, ya, 500 kita letakkan di tempat ratus ribu. Jadi apabila kamu menyebut nombor yang telah kamu tuliskan ini, kamu akan baca seperti mana perkataan yang tertera inilah, 563,248. Okey, kita semak semula. Selepas kamu buatkan angka, tukarkan daripada perkataan kepada angka, begitu juga sebaliknya, kita kena semak semula untuk pastikan bahawa jawapan yang kamu berikan tu betul, ya. Seringkali menjadi kebiasaan apabila kamu telah menukarkan daripada perkataan ke bentuk angka dan kamu tinggal begitu saja tanpa menyemak semula. Ini kemungkinan akan berlaku kesilapan dan sebagainya lah. Seringkali berlaku begitu. Jadi cikgu harap apabila kamu telah menjawab soalan, kamu kena semak semula, ya. Semak semula nombor yang ditulis adakah sama dengan perkataan yang dibaca, ya. Bagaimana kamu baca, begitu juga dengan nombor, ya. Baiklah, seterusnya cikgu tunjukkan kaedah yang kedua, bagaimana nak menukarkan perkataan dalam bentuk angka. Okey, pertama sekali kita asingkan ataupun kita pisahkan kumpulan. Ingat tak tadi cikgu dah terangkan ada kumpulan ribu, ya, dan ada kumpulan yang tidak ada perkataan ribu, ya. Jadi kita asingkan. Contoh di sini cikgu letakkan garisan putus-putus, ya. Kita letakkan untuk kita pisahkan, ya, supaya untuk memudahkan kamu faham, ya, yang mana kumpulan ribu, yang mana kumpulan yang tidak ada perkataan ribu, ya. Okey, contoh yang di sini cikgu dah pisahkan perkataan antara 563,000 kita pisahkan dengan 248. Okey, untuk memudahkan kamu faham, ya. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah kumpulan ribu tadi, iaitu 500. Tuliskan dahulu angka 5, 500, 60 dan 3000, ya.
3000, terusnya 248. Ya, ini salah satu kaedah lah untuk kamu menulis dalam bentuk angka, ya, daripada perkataan. Baiklah, tadi cikgu dah terangkan, dah tunjukkan bagaimana cara nak menukarkan perkataan dalam bentuk angka. Jadi, apabila kamu membaca perkataan tersebut 563,248 dalam bentuk angka seperti ini, 563,248. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya. Terdapat 6 angka di sini dan ada angka sifar. Bagaimana kamu nak menukarkan daripada angka kepada perkataan? Baiklah, pertama sekali cikgu pisahkan dahulu kumpulan ribu dengan kumpulan yang tidak ada perkataan ribu, ya. Cikgu pisahkan. Okey, tiga untuk memudahkan kamu faham. Okey, di sini sebelah kiri adalah kumpulan ribu. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan kumpulan kita pisahkan di sini. Kita pisahkan. Okey, seterusnya kita nak lihat untuk memudahkan kamu tahu ataupun kamu kena pasti nilai tempat, cikgu tunjukkan bagaimana caranya, iaitu dengan meletakkan nilai tempat di atas nombor tersebut, ya. Kalau boleh kita letakkan secara ringkaslah, ya. Contoh di sini, okey, 3, SAR, 10, 100, 1000, 10,000 dan akhir sekali 100,000. Kita boleh mula daripada kanan ke kiri. Ataupun kepada yang dah mahir, bila tahu dah 6 angka, kalau 6 angka, nilai tempat yang paling tinggi adalah 100,000. Ya. Baiklah, bagaimana cara untuk menyebut perkataan angka ni? Ya, bagaimana kita nak menyebut perkataan dalam bentuk perkataan? Ya, kita nak tuliskan, nak tukarkan nombor dalam bentuk perkataan. Kita lihat daripada kiri, nombor nilai tempat yang paling besar, iaitu 2, angka 2 dalam 100,000. Ya, lihat angka 2. Kita tulis dulu dalam perkataan adalah 200. Seterusnya angka sifar. Baiklah, di sini kadang-kadang kamu tertinggal ataupun keliru, ya, apabila ada angka sifar di sini. Jadi dalam nombor kamu perlu letakkan angka sifar, tetapi apabila menukarkan dalam bentuk perkataan, angka sifar tersebut kamu tidak perlu tulis ataupun tidak perlu menyebutnya. Ya, jadi kita tinggalkan saja sifar di situ dan kita lihat tempat ribu dalam angka 9, iaitu kita tulis saja 9,000, ya, 209,000. Okey, kita lihat kumpulan yang seterusnya, angka 7 di 400, angka 7, ya, 700 dan seterusnya. Tempat 40, angka sifar. Sama juga, kita tidak perlu menyebutnya. Ya. Angka sifar kita biarkan sahaja. Dan angka 3, iaitu di tempat SAR, nilai tempat SAR adalah angka 3. Dan tulis sahaja perkataan 3. Jadi apabila kamu tukarkan angka dalam bentuk perkataan, dia akan menjadi 209,703. Ya. Tempat 10,000 dan juga 10 kamu tidak sebut sebab tidak ada nilai di situ, ya, tidak ada angka, tidak perlu disebut, ya. Jangan keliru, takut kadang ada yang sebut 249,000, ya, 700 sifar 3. Tak pernah dibuat orang, kena sebut perkataan sifar tu, ya, kalau dalam perkataan. Jadi apabila kamu menukarkan angka dalam perkataan, dia akan jadi 209,703. Okey, angka tadi apabila kamu tukarkan kepada bentuk perkataan 209,703, ya. Ini jawapan yang perlu kamu tulislah untuk menukarkan daripada angka dalam bentuk perkataan. Faham? Murid-murid boleh faham? Okey, kalau masih tak faham lagi tak apa, cikgu bagi lagi contoh yang lain. Okey, boleh tak baca apa yang tertera ni? 420,033.
Ya, ingat tak langkah pertama yang cikgu tunjukkan bagaimana kita perlu pisahkan dahulu kumpulan ribu dan juga kumpulan yang tidak ada perkataan ribu. Okey, di sini cikgu dah letak garis betul-betul dekat sini untuk membezakan, untuk memudahkan kamu faham. Ya. Okey, seterusnya ini adalah kumpulan ribu, ya. Kumpulan ribu. Jadi 420,033 ini adalah dalam bentuk perkataan. Bagaimana kita nak tukar dalam bentuk angka? Okey, caranya cikgu sediakan terlebih dahulu jadual nilai tempat. Ada ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan juga sar. Baik, dan kita mulakan bagaimana untuk menukarkan perkataan ke bentuk angka. Okey, pertama sekali kita lihat 400 dalam kumpulan ribu ada 400. Jadi di nilai tempat ratus ribu kita letakkan angka 4. Ya. Seterusnya 20. Ya. 20. 20 ini adalah dalam kumpulan ribu. Jadi kita letakkan dalam nilai tempat puluh ribu ni angka 2. Seterusnya tempat ribu. Ribu tidak ada angka. Ya, tak ada angka, kita biarkan dahulu. Seterusnya 30. Ya, 30. Tak ada ratus pun. Mana 30, perkataan 30 kita letakkan angka 3 dalam nilai tempat puluh. Dan akhir sekali 3, iaitu nilai tempat sar. Ya, jadi bagaimana pula kita nak buat nilai tempat ribu dengan ratus ni? Ya, dalam bentuk perkataan, angka sifar kita tidak perlu tulis ataupun sebut. Tetapi dalam bentuk angka, kita perlu letakkan angka sifar. Ya, kita tidak boleh tinggalkan kosong. Ya, di situ. Mana kita letakkan, kita gantikan nilai tempat yang kosong ni dengan angka sifar. Itu kita letakkan angka sifar di tempat ribu dan kita letakkan angka sifar di tempat ratus. Jadi, apabila dalam bentuk perkataan 420,033. Jadi cuba lihat angka 4, 2, sifar, sifar, 3, 3. Kalau dibaca 420,033. Baiklah, inilah contoh dalam perkataan dan juga angka. Di mana angka 42, sifar, sifar, 3, 3. Apabila dibaca 420,033. Bila di sini cikgu nak tunjukkan ada beberapa cara untuk menulis. Ada sesetengah menulis angka-angka ini dengan menjarakkan, ya, supaya untuk membezakan kumpulan ribu dan juga kumpulan yang tidak ada perkataan ribu lah. Ya, 420,033, ya. Dan ada juga meletakkan tanda koma di sini, ya, untuk mengasingkan ataupun memudahkan kamu membaca dan juga menyebut angka dalam perkataan dan juga menulis dalam perkataan. Baiklah, seterusnya latihan. Okey, cuba tuliskan nombor dalam bentuk angka. Ada 5 soalan di sini. Yang pertama 571,834. Tukarkan perkataan dalam bentuk angka. Ya. Yang kedua 113,611. Yang ketiga 240,181. Yang keempat 909,009. Dan kelima 800,817. Okey, baca dengan teliti dan tukarkan perkataan ini dalam bentuk angka. Tulis di dalam buku latihan kamu, buku matematik 1, ya. Dan seterusnya 5 soalan lagi. Tuliskan nombor dalam bentuk perkataan. Okey, sini ada 5 soalan ataupun 5 angka yang cikgu berikan. Cuba tulis dalam bentuk perkataan. Yang pertama 215,957. Macam mana kita nak membacanya?
Ya, macam mana kita nak sebut nombor ini? Cikgu dah tunjukkan tadi, iaitu 215,957. Okey, bagaimana yang disebut, begitulah kamu tuliskan dalam bentuk perkataan. Ya, ada 5 soalan di sini. Tuliskan juga di dalam buku latihan kamu. Dan jangan risau, cikgu akan sertakan latihan ini pautan untuk kamu buat, ya, untuk buat latihan dalam buku latihan. Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Diharapkan kamu dapat memahami apa yang cikgu ajar, dan sekiranya kamu masih tidak faham, kamu boleh ulang tonton semula video yang telah cikgu hasilkan supaya dapat membantu kamu memahami pelajaran kita pada kali ini. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.